Hai, Assalamualaikum. Sebelum kita teruskan, apa kata kita ulang kaji dahulu tentang bagaimana nak kenal ciri-ciri pantun. Sebelum kamu nak menjawab soalan yang berikutnya ni. Ciri-ciri pantun yang biasa kita dengar ialah rima dia AB. Apa tu rima AB? Dia peringkat yang lebih tinggi. Tapi tu yang cikgu beritahu tadi tu sebagai pengayaan kepada kamu. Tapi apa yang kamu kena faham hari ini ialah yang mudah bagi kamu untuk faham. Kalau pantun tu ciri dia kamu tengok pada suku kata terakhir di belakang ni. Kita tengok ciri dia yang pertama. Suku kata akhir ni kat belakang dia bunyi apa? Cuba baca. Apa? Betul. Bunyi dia ru. Kita tengok suku kata akhir yang kedua. Kalau meru ni tadi ada dua suku kata. Meru. Kita tengok yang ru tu, yang belakang tu saja. Cuba kamu baca perkataan yang seterusnya. Yang seterusnya ni dilihat. Ada 3 suku kata. Dilihat. Kalau suku kata akhirnya ialah apa? Ya, betul. Hat. Kita perhatikan dulu suku kata akhir bagi setiap baris. Yang ketiga, kita tengok pula perkataan yang terakhir ni. Apa suku kata dia? Ada berapa? Cuba kita baca. Guru. Ada berapa? Ada 2 suku kata. Gu dan ru. Tapi apa yang kita nak ialah suku kata yang terakhir. Suku kata yang terakhir sekali ialah ru. Dan yang terakhir sekali kita tengok perkataan rehat. Ada berapa suku kata? Betul. Ada 2 suku kata, iaitu rehat. Ada rehat. Sekarang kita tengok pada suku kata yang akhir, iaitu hat. Kalau kamu nak tahu, inilah ciri pantun. Kita tengok. Kalau kita nak tahu benda tu sajak ke, syair ke, pantun ke, jadi kita tengok pada bahagian belakang ni. Kita tengok pada suku kata yang cikgu dah ajarkan tadi. Kalau kita tengok di sini, baris yang pertama, suku kata akhir dia berbunyi ru. Yang kedua, suku kata akhirnya berbunyi hat. H-A-T, hat. Dan yang ketiga, suku kata akhirnya berbunyi ru. Dan yang keempat, suku kata akhirnya juga berbunyi hat. Kalau kamu tengok di sini, dia berselang-seli. Ru, hat, ru, hat. Dia berselang-seli. Jadi andai kata jika satu-satu pantun tu dia suruh kamu cari jawapan untuk baris kedua. Baris kedua ni macam mana nak cari? Mudah saja. Tips dia, kita tengok pada bahagian belakang sini, suku kata yang akhir. Kalau baris pertama ru, baris ketiga pun mesti dekat belakang dia bunyi ru juga. Kalau baris kedua hat macam yang ini, baris yang belakang pun mesti bunyi hat. Jadi kalau diberi pilihan jawapan, kita carilah yang sama. Sama. Maksudnya kalau sini ru, kita cari ru. Jika jawapan dekat sini tak ada, jadi kita carilah dekat pilihan jawapan tu yang kat belakangnya ada ru macam ni. Jadi di sini yang cikgu kata tadi rima akhir. Rima akhir AB yang cikgu bagi tahu. Itu yang orang besar dah belajar. Yang murid darjah 4, 5, 6 tadi dia akan belajar. Untuk kamu yang mudah saja, jadi cikgu bagi tahu ialah rima pantun ni bunyi dia berselang-seli macam ni. Ru,
had, ru, had. Kalau kata contoh pantun lain yang kat belakang dia sa bunyinya. Kalau sa, dekat nombor 3 pun mesti bunyi sa. Okey. Kalau dekat nombor 2 bunyi man, dekat nombor 4 ni pun mesti kat belakang dia bunyi man. Itulah cara kita nak kenal, okey, nak kenal pantun dan nak tahu isi jawapan bagi soalan. Kalau ditanya tentang nak isikan baris pantun yang tertinggal. Jadi ada kaitan dengan latihan yang akan kamu buat sebentar nanti. Okey, jadi kamu tengok di sini. Okey, sekarang cikgu rasa kamu pun dah faham tentang rima akhir ni. Kena faham ciri-ciri pantun. Okey, kita tengok. Okey, yang seterusnya, pantun ni dia ada, yang ini kita panggil dia pantun 4 kerat. Okey, pantun 4 kerat ni dia ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Ini kita panggil dia pantun 4 kerat sebab ada juga pantun yang hanya 2 kerat, iaitu ada 2 baris je. Baris pertama, baris kedua. Okey, dan pantun ni kalau kita nak faham dia ada pembayang dan juga maksud. Biasanya separuh lah. Kalau ayat baris dia ada 4, jadi 2 baris pertama ni dia punya pembayang, 2 baris yang kedua ni maksud dia. Jadi kalau kita nak faham sesuatu pantun tu, kita kena fahami 2 baris yang terakhir ni. Kalau untuk baris untuk pantun 4 kerat. Okey, kita fahami 2 baris ni. Okey, yang ni kita tak perlu nak terangkan maksud dia kalau dalam nak terangkan maksud pantun. Sebab ni hanyalah pembayang. Pembayang ni dia macam kias-kias, dia nak bagi tahu apa yang dia nak cakap sebenarnya. Jadi bahasa Melayu tu luas, jadi dia gunakan pembayang, dia berkias nak bercakap. Sebenarnya yang dia nak bagi tahu kita ialah yang 2 baris di bawah ni. Ini yang kita nak terangkan dalam maksud pantun kita sekejap lagi. Okey, yang ni kita tak perlu terangkan. Yang pertama, yang kedua. Kita perlu terangkan 2 yang ni sahaja. Apa yang dimaksudkan? Aimi bertugas membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Apa maksud dia? Okeylah, cikgu harap kamu dah faham lah ciri pantun tadi kan? Okey, dia ada pembayang dan juga ada maksud dia. Maksudnya, jadi kita nak terangkan sekarang ni, kita nak kena faham bahagian maksudnya. Yang pembayang ni kita tak perlu nak terangkan. Okey? Sebab tu hanyalah sebagai kias sahaja untuk beritahu maksud ni. Okey, apa sebenarnya yang dia nak sampaikan pada kamu. Okey, kita tengok apa maksud pantun ni. Okey, Aimi bertugas membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Baiklah, kita tengok jawapan dia. Okey, mencari unggas di hutan Meru, penuh berliku jalan lihat ni kan. Okey, kita tengok maksud dia. Maksud dia, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Jadi kita tak tulis semua ayatnya ni. Okey, kita ambil ataupun kita buat kesimpulan bahawa Aimi ni dia bantu guru, Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Okey, jadi kamu boleh ikut cikgu untuk baca ayat ni ya. Aimi membantu guru di kedai buku pada waktu rehat. Inilah maksud dia. Maksud 2 baris yang di bawah ni sahaja ya. Okey, ni maksud dia. Okey, sekarang kita teruskan.